Pada malam ini saya ingin menyampaikan satu ceramah tapi sedikit perkongsian berkenaan dengan pengurusan projek. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya secara tidak sengaja telah terlibat, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil accidental project manager. Secara tidak sengaja terlibat dalam pengurusan, ada satu dua pengurusan projek dalam bidang yang saya ceburi, itu bidang IT. Dan daripada satu dua pengalaman itu, saya cuba memahami dan cuba memperbaiki diri saya untuk menjadi seorang pengurus projek yang lebih baik. Tetapi kadang-kadang timbul di benak saya, di hati saya, adakah kerjaya sebagai seorang projek manager ni sesuai untuk diri saya? Saya akan cuba jawab dalam slide-slide yang seterusnya. Agenda untuk ucapan saya pada malam ni, saya cuba tidak menjadikannya satu ucapan yang teknikal. Kerana kalau selalunya kita bercakap tentang project management, orang akan tunjukkan graf dan sebagainya, jadual. Saya cuba mengelakkan itu. Saya cuba nak alihkan pandangan tuan-tuan kepada satu pandangan yang tinggi, apa dia bird's eye, pandangan mata burung. Okey. Saya akan cuba menyentuh. Saya akan cuba menyentuh secara menyeluruh perkara-perkara berikut, iaitu pertama, mengapa pengurusan projek, apa perlu pengurusan projek. Yang keduanya, pandang screen. pengurusan projek yang berkesan. Apa yang diperlukan untuk menjadi pengurusan projek yang besar. Mungkin tidak terlalu banyak, saya akan sekadar berkongsi satu dua pandangan. Yang ketiga adalah segitiga kekangan. Dalam projek management terdapat segitiga kekangan di mana semua projek manager harus mengetahui tentang perkara ini, iaitu berkenaan dengan skop, masa dan kos. Dan sedikit salah faham tentang pengurusan projek yang selalu kita dapati daripada kebanyakan pekerja-pekerja. Dan akhir dari ialah pengurus projek yang dicari, maksudnya yang ideal lah, yang saya cuba menjawab sama saya sesuai atau tidak. Mengapa perlu pengurusan projek? Sebelum tu saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Saya pernah membaca suatu kisah, anekdot, berkenaan dengan projek menghantar manusia ke bulan. Cara yang digambarkan berkenaan cerita disimpulkan cerita itu ialah dia projek untuk menghantar manusia ke bulan ini memerlukan 200,000 saintis dan jurutera, kerana dia ada 3 tempat, Houston, Florida, saya tak ingat satu lagi tempat, untuk koordinat ataupun untuk kerjasama untuk menghantar satu roket dan manusia ke bulan. Dan dia perlukan satu project manager untuk menguruskan semua itu. Dan istilah yang dipanggil tu bermacam-macam lah. Ada yang dipanggil projek pengarah projek. Ada itu hanyalah istilah. Yang sebenarnya adalah menguruskan projek itu. Okey. Mengapa perlu kepada projek pengurusan projek? Yang pertama ialah untuk objektif yang paling besar sekali ialah untuk meningkatkan peluang sesuatu kumpulan ataupun sesuatu pasukan mencapai objektif projek itu diwujudkan. Itu yang paling utama. Dan mengurangkan risiko kegagalan. Kerana apa? Kerana bila dia mencapai projek atau peluang objektif itu dengan segera, maka dia telah berjaya meningkatkan keuntungan syarikat ataupun keuntungan pasukan, tak salah, dari segi kewangan ataupun masa dan sebagainya. Dan sedikit perkongsian daripada satu research ataupun kajian yang dibuat oleh satu badan, saya tak ingat nama badan, mereka telah mengkaji tentang, dalam industri saya, industri IT,
68% projek IT gagal. Gagal dari segi maknanya dia tidak capai habiskan projek itu dalam masa yang ditetapkan dengan kos yang disediakan. Jadi lihat betapa pentingnya jika ada satu pengurusan projek yang efisien, dia akan mengurangkan kegagalan ini dan seterusnya akan mengurangkan kerugian kepada company. Baiklah, apa itu pengurusan projek yang berkesan? Terdapat banyak ciri-ciri untuk menjadikan pasukan pengurusan projek itu lebih berkesan. Tetapi saya dapat simpulkan 3 perkara. Iaitu yang pertama, yang pertamanya ialah perlu ada metodologi yang bersesuaian dalam menguruskan projek. Saya pernah melakukan ataupun menguruskan projek tanpa metodologi. Asal jalan saja. Tetapi dia tidak menolong sesiapa. Tidak menolong saya, tidak menolong pasukan, tidak menolong syarikat. Akhirnya menyebabkan projek itu menjadi bermasalah. Jadi perlunya metodologi yang sesuai. Dan dalam pasaran sekarang ini ataupun dalam industri sekarang ini, yang saya kenal pasti terdapat 2 badan yang memperkenalkan metodologi untuk pengurusan projek. Yang pertamanya ialah Project Management Institute daripada USA. Mereka telah mengeluarkan satu guideline ataupun garis panduan yang dinamakan PMBOK ataupun Project Management Body of Knowledge, di mana ia menjadi rujukan kepada project manager. Di dalamnya terdapat lebih kurang 9 atau 10 bidang, dan dalam setiap bidang itu dipecahkan lagi, terdapat 5 atau 6 proses. Jadi keseluruhannya terdapat 45 proses dalam. Ia merangkumi bagaimana untuk menguruskan skop, bagaimana menguruskan risiko, bagaimana menguruskan kualiti, bagaimana menguruskan kewangan, bagaimana menguruskan kaki tangan dan sebagainya, yang betul-betul untuk menjalankan projek. Dan buku ataupun panduan ini sebenarnya telah digarap ataupun telah ditulis oleh beratus-ratus atau beribu-ribu project managers yang terlibat secara langsung dalam dunia pengurusan projek. Mereka terdiri daripada pengurus-pengurus projek di NASA, pengurus-pengurus projek di syarikat-syarikat oil and gas dalam bidang ketenteraan, dan mereka menulis. Dan akhirnya mereka bersetuju, okey, inilah metodologi yang bersesuaian. Tetapi metodologi itu hanyalah sebagai satu panduan. Apabila kita ambil, maka kita perlu mencoraknya bersesuaian dengan pengurusan projek yang kita hendak jalankan. Yang kedua ialah kita pengurusan projek yang besar ni, dia perlu ada pasukan yang mahir. Setiap orang dalam pasukannya tu mampu menjalankan tugas masing-masing dengan kemahiran yang tinggi, maka dia akan menjadikan pasukan itu berkesan, pengurusan itu lebih berkesan. Dan yang ketiganya, perancangan yang realistik. Perancangan realistik ini susah untuk diceritakan, tetapi apabila kita berada dalam tu, kita sendiri kita boleh tahu perancangan ni realistik atau tidak. Kadang-kadang kita mendapat tekanan daripada pihak pengurusan ataupun daripada pelanggan, tetapi kita sendiri percaya bahawa perancangan yang mereka hendak itu tidak realistik dengan sebab-sebab. Tapi di dunia realitinya kita terpaksa berbincang dan berunding. Tetapi apa yang pasti ialah jika kita mempunyai perancangan yang realistik, maka pengurusan projek kita akan menjadi lebih berkesan. Dalam pengurusan projek terdapat 3 kekangan besar. Bukan dipanggil constraint. Iaitulah ketiga-tiga ini berhubung kait. Jika kita menambahkan skop kerja, maka masa dan kos mesti bertambah. Kalau kita mengurangkan kos, skop kerja akan dikurang. Dia tidak boleh di manage sesuatu itu tanpa melihat kedua-dua
kekangan ini. Dan inilah yang akan menyebab antara yang menyumbang kepada kejayaan projek jika kita dapat menguruskan dengan baik, dan ini jugalah yang akan menggagalkan projek kita. Jika skop kerja bertambah tanpa pertambahan masa atau pertambahan kos, yang mana selalu berlaku dalam projek, maka projek itu akan gagal. Apa ni? Dah lama tapi tak apa, habiskan dulu. Sedikit salah faham tentang projek. Saya dengan keterlibatan saya sebagai seorang project manager secara accident ini ataupun secara kemalangan ini, bidang terjun ini, saya juga pernah menghadiri beberapa seminar ataupun talk khusus lebih kurang khusus lah, berkenaan dengan forum, berkenaan dengan project management, dan saya dapati kebanyakan yang memberikan ucapan itu, saya rasa pengetahuan mereka tentang projek manajemen ini atau pengurusan projek ini agak berbeza dan mungkin salah. Terutamanya mereka selalu mengaitkan bahawa projek Microsoft Project ini, kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, Microsoft Project salah satu software yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk membuat jadual ataupun Primavera. Maka bagi mereka inilah pengurusan projek. Bila bercakap tentang projek manajemen, mereka akan bercakap tentang ini. Salah, ini hanyalah alat untuk benda yang lebih besar. Kemudian pengurus projek. Bagi seorang CEO, saya tak boleh. Saya cuma perlukan seorang projek manager yang garang dan agresif. Semua kerja akan jalan. Tidak juga. Terdapat banyak projek yang mempunyai projek manager yang garang, yang tidak berperi kemanusiaan, tetap gagal. Kerana dia banyak lagi prasyarat lain yang perlu ada supaya projek itu berjaya, dan dia adalah satu kerja berpasukan. Ataupun ada kelulusan dalam pengurusan projek, maka projek itu akan berjaya. Tidak semestinya. Walaupun tuan-tuan ataupun pengurus projek itu mempunyai masters ataupun PhD dalam pengurusan projek, ataupun mempunyai sijil dalam profesional sebagai belum tentu dia dapat menguruskan projek dengan jaya, sebab dia memerlukan pengalaman, memerlukan satu kemahiran yang lebih banyak lagi tentang berkenaan dengan hubungan manusia dan sebagainya untuk mendapatkan projek terjaya. Ini antara kalau salah faham lah yang orang selalu anggap tentang pengurusan projek. Pengurus projek yang dicari. Ini pada pandangan saya lah. Yang pertama ialah menguasai metodologi pengurusan projek. Mesti tahulah bagaimana, apa itu metodologi yang bersesuaian untuk menguruskan projek. Tanpa metodologi kita jadi terkapai-kapai mencari yang sesuai. Mungkin dalam bidang construction atau pembinaan, macam Encik Amin terlibat, pengurusan projek sudah matang dalam dunia tersebut. Tapi dalam industri lain, misalnya IT, agak kurang. Masih lagi dalam proses naik taraf, meningkatkan. Pengurus projek mesti mempunyai kemahiran dalam pengurusan general management, mana menguruskan masa, semua usaha, mesti mampu menyelesaikan masalah. Ini adalah syarat-syarat dia perlu ada. Kalau tidak ada ni, susah. Kemudian dapat menguruskan tekanan kerja, kerana dalam menjalankan satu projek manager lah ataupun pengarah projek ataupun pengurus projek, mereka lah focal point ataupun tumpuan utama semua pihak pelanggan, pihak pengurusan, pasukan, segala-galanya semua akan bertumpu kepada, dan tekanannya sangat-sangat bergantung kepada skop ataupun projek yang dijalankan lah. Kalau projek tu kritikal, lagi banyak tekanan yang dihadapi. So pengurus projek mesti mampu menguruskan tekanan. Kalau tidak, dia akan jadi meletup. Dan dia mesti seorang cekal, kerana kegagalan, stres yang keterlaluan ni, dia mesti cekal. Mesti cekal mengharungi. Kerana apa? Kerana pasukan itu melihat dia sebagai
orang yang di hadapan. Kalau dia sendiri sudah kecundang, sudah jatuh, maka pasukan pun akan hancur. Jadi ini yang saya dapat perhatikan sepanjang penglibatan saya dalam 1-2 projek yang saya rasa telah ditimbang-timbang, Sesuai atau tidak? Jawab ditengok-tengok. Saya rasa saya nak cari jalan. Kerana Kerana yang pada satu tak metodologi kita boleh kuasai, kita boleh baca, kita boleh belajar. Tetapi ada perkara yang memerlukan personality seseorang untuk survive atau untuk selamat dalam bidang ni. Dia memerlukan seorang, bagaimana sekarang? Dia memerlukan seorang yang bagi saya tidak ada kasihan belas dan dia mampu memijak orang, baru dia boleh. Kalau tidak, tanpa mempunyai sifat yang macam tu, dia sendiri yang akan rasa burn out. Dia akan tahu benda, tekanan tu akan memakan dirinya. Jadi itu pandangan ikhlas saya lah sepanjang saya terlibat satu projek ni. Itu yang saya nampak. Projek manager yang hatinya ni tidak ada belas kasihan, mereka ini boleh terus. Dan bagi mereka mencantas orang, menjejak orang ini satu perkara yang tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang mempunyai sifat people oriented, yang suka menjaga hati, yang tak boleh. Bukan tak boleh kerana dia tidak berkemahiran, tetapi dia tidak ada personality tersebut. Itulah pandangan saya. Itu sebenarnya yang saya nak sampaikan. Jujur. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian saya. Kalau tuan-tuan nak tanya, boleh tanya sekarang atau nak tanya waktu ini boleh. Okey. Okey, sekian, terima kasih.